Hai, Assalamualaikum. Saya Zaleha dari Snail Art Channel. Channel yang berkongsi tentang masalah hutang, simpanan, psikologi, kehidupan selepas bersara. So itu antara 3 topik penting lah. Yang lain akan datang selepas itu. Saya berani untuk berbincang tentang isu-isu berkaitan dengan kewangan kerana saya dah tak bekerja. Saya berhenti kerja November 2018 sehingga sekarang Alhamdulillah saya masih okey, tak ada masalah kewangan lagi. Saya tidak mempunyai sebarang hutang. Saya tidak mempunyai hutang kereta. Saya tidak mempunyai kad kredit. Saya tidak mempunyai hutang-hutang kecil lah. Hutang penapis air, penapis udara, pinggan mangkuk, hutang kereta, hutang besar-besar semua saya tak ada. Yang ada hutang rumah ni pun saya serahkan kepada pihak suami. Suami yang uruskan sebab saya tak nak terlibatkan diri saya dengan masalah hutang lagi. Saya nak freedom, ya. Itulah, saya rasa saya berkemampuan untuk berkongsi apa yang saya dah lakukan, apa pengalaman saya sebelum ni sehingga saya dalam keadaan sekarang. Okey, berbalik kepada topik kali ini, berbalik kepada topik kali ini, amaran, bajet raya dan COVID-19, elak sakit mental. Agak kontroversi ya, sakit mental dengan hutang. Ya, saya berani kata demikian sebab hutang dengan tekanan perasaan umpama hands in hands. Hutang dengan tekanan perasaan ni dia macam ni, dia punya kekuatan dia. So sebagai langkah awal lah, sekurang-kurangnya apa yang saya sampaikan ni boleh memberi atau inspired kepada anda di luar sana untuk elak keadaan lebih teruk daripada terlibat dengan keadaan hutang dengan lebih teruk. Lagipun sekarang dah bertambah lagi dengan COVID-19 kan. Kita tak tahu ekonomi akan datang macam mana. Lebih baik beringat-ingat. So kenapa saya cakap hutang dengan sakit mental? Saya rasa ramai yang dah tahu dah. 3 daripada 10 orang di dunia, juga di Malaysia tidak terkecuali, mempunyai masalah sakit mental. Ya, 30% lah. 10 orang, daripada 10 orang tu 3 orang sakit mental. So actually sakit mental dengan perasaan ni banyak faktor, tapi faktor yang melibatkan kewangan agak tinggi. Okey. So saya rasa tepat pada waktulah saya buat video ni, sebab sekarang kita berada di dalam orang kata mood perayaan. Okey. Bila cakap mood perayaan, kita lupa untuk pasal duit ya. Lupa ke buat lupa, saya tak tahulah. Setengah orang buat lupa sebab kita nak enjoy. Mood hari raya ni setahun sekali je. So baik kita fokus kepada keseronokan kan. Sebelum tu saya nak sebut 2 masalah tekanan. Masalah tekanan kita ada 2, iaitu dalam keadaan acute dan juga dalam keadaan kronik. Dalam keadaan acute, keadaan di mana bila kita rasa terancam atau kita dikejar anjing, itu dipanggil fight or flight response. Dalam keadaan respon macam ni, badan kita, otak kita akan bagi signal kepada adrenal gland untuk merembes hormon adrenal dan hormon adrenal and hormon adrenaline and non-adrenaline.
So dalam masa yang sama hormon kortisol juga dirembes. So dan hormon-hormon lain tu adalah, ini antara 3 hormon penting lah, 2 hormon penting lah, kortisol dengan adrenalin. So tugas hormon ni dia untuk membekalkan tenaga darah kepada anggota kaki dan tangan supaya kita bertindak, sama ada nak lawan ataupun nak lari. So keadaan macam ni, darah kita, salur darah kita akan jadi constrict, dia akan jadi mengecil, supaya tekanan darah kita meningkat. Bila salur darah kita kecil, so tekanan darah akan meningkat. Darah akan dipam kepada limb kita, kaki dan tangan, kepada anggota badan yang hendak bertindak. So tanda-tandanya, muka kita akan rasa merah, bahang ataupun pucat, badan kita rasa tegang, tangan kita rasa semua tense, mata kita dilate, kita pernafasan kita laju, jantung kita juga laju. Tu keadaan acute lah. Tu pula lah, kita nak lawan ke kita nak lari tu, itu lain cerita. So berbalik kepada keadaan kronik tadi, masalah keuangan, benda yang sama juga berlaku. Bila kita mengalami masalah hutang yang kita dah rasa dah teruk dah di luar kawalan, actually sikit-sikit pun benda tu dah ada, benda yang sama terjadi. Orang panggil ni juga, tekanan juga, hormon yang sama terhasil, kortisol, adrenalin sama terhasil dalam badan kita. So hormon ni akan memberi kesan yang samalah. Salur darah kita akan constrict. Itu pasal kita akan mengalami tekanan darah tinggi, dan jantung kita akan berdebar. Sebab jantung, kesan hormon tadi, dia akan bertindak ialah keadaan yang sama macam acute tadi. Tapi dia, masalah ni bila dalam keadaan kronik, dia akan berpanjangan lama-lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hormon yang sepatutnya menyelamatkan kita sekarang memberi kesan buruk kepada kita. Salah siapa? Salah kita kan. Bila keadaan acute tadi, dalam masa sejam hormon tu akan hilang. Selepas kita fight or flight tadi, kejar anjing tu, dalam masa sejam benda tu akan settle down. Okey, berbalik kepada keadaan kronik tadi, dia tak settle selagi anda tak bayar hutang, selagi anda ada masalah keuangan, dia tak akan hilang. So masalah keuangan, sebelum raya kita dah ada masalah keuangan ni kan. Kita dah ada hutang dah, kita dah ada hutang kereta, kita dah ada hutang penapis air, penapis udara, kutu, hutang macam-macam tanggungjawab, banyak sangat senarai dah. Dah saya pun tak tahu nak sebut dah. So, saya pun ada pengalaman yang sama. So datang pula musim perayaan, kita dah ada masalah. So kita ambil kesempatan musim perayaan ni, kita guna duit kita untuk menutupkan kerisauan kita tadi. Orang kata bijaknya otak kita. Allah jadikan otak kita memang cukup istimewa. So kita akan otak kita akan tumpukan untuk mendapatkan keseronokan. Tapi silapnya kita tak tahu sebenarnya keseronokan yang kita dapat ni adalah keseronokan sementara. Kita lupa dah hutang tu, kita buat hutang baru. Kita nak juga shopping, kita nak juga kelengkapan perayaan seperti tahun-tahun yang lepas, ataupun yang terbaik sekurang-kurangnya tahun lepas lah kan. Kalau lagi baik, lagi bagus. Kita dah silap sebenarnya. So keadaan ni, dalam keadaan musim peraya ni, kita dah tertekan. Kita ada tekanan lain lagi di musim perayaan. Kita ada tekanan demand daripada keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, adik-beradik yang perlu perhatian daripada kita. Mungkin juga kita ada tanggungjawab lain, ibu bapa, mertua. Tu yang kita panggil tekanan untuk musim perayaan, festival stress. So festival stress ni akan tambah lagi dengan stres-stres yang kita dah ada sebelum ni. Tapi tahun ni saya nak ingatkan, kita ada COVID-19. Dan COVID-19 saya tak tahu kan dia efek ekonomi sampai mana dan sampai bila.
kita tak tahu benda tu. Ekonomi kita macam mana akan datang, keadaan kita esok lusa macam mana, keadaan keluarga kita, untuk kita bagi makanan kepada keluarga kita tak tahu. So saya terpanggil lah untuk berkongsi, untuk bagi untuk remind anda semua kat sana, jangan terlalu untuk berbelanja, beringat-ingat selepas raya nanti. Okey, tadi saya bincang semasa raya dan lepas raya nanti, dah habis raya, masa lepas tu bila time kerja, mulalah kita fikir, sebelum raya dah hutang, lepas tu hutang raya, dah terpakai dah lah duit kereta, duit rumah kita dah terpakai. Sekarang kita dah 2 bulan sangkut tak bayar kan. Lepas tu yang masalah COVID hari tu, dah lah company pun tak tahu macam mana. Kalau you kerja private, you rasa you secure ke? Secure, you ada duit 6 bulan belanja bulanan selama 6 bulan tau, termasuk hutang semua-semua. You boleh hidup tanpa kerja selama 6 bulan. You ada simpanan kecemasan, dan you ada juga simpanan persaraan. Dana rizab tu yang 6 bulan. You ada ke? Rata-rata tak ada. Lebih 65% orang kita tak ada simpanan tu. Okay, sekarang balik selepas raya. Selepas raya, apa lagi kan? Dah settle, dah seronok, dah tak ada seronok, dah nak capai. So kita akan fikir pasal masalah hutang. Masalah hutang kita akan jadi marah. Kita akan rasa takut sebab hutang aku dah tak bayar. Kita akan rasa bersalah. Aku rasa bersalah lah sebab aku dah terpakai pula duit. Kita rasa kecewa, kelemahan diri kita sendiri, tak boleh nak kontrol belanja. Dan benda-benda ni adalah emosi lah. Emosi yang disebabkan oleh hutang-hutang tadi. Bila tekanan ni berlaku, otak kita tak boleh berfikir secara rasional. Tu saya cakap masalah mental tadi. Kita tidak waras masa tu. Bila keadaan masalah bertimpa-timpa, respon tadi yang saya katakan tadi, darah dah dibekalkan kepada anggota badan, salur darah kita konstrik. Sebenarnya otak kita kekurangan darah, sedangkan otak kita menggunakan tenaga paling tinggi berbanding organ-organ yang lain. Disebabkan keadaan tu, otak kita tak boleh guna tenaga, kurang. Sebabnya darah kurang, oksigen pun kurang. So bila keadaan ni berlaku, otak kita tak boleh berfikir secara kualiti. Tak boleh, kita tak boleh nak keluar daripada masalah. Kita tak boleh cari jalan penyelesaian. Sebab keadaan otak kita yang tertekan tu, kita mungkin buat keputusan yang irrational. Sebab kita tak rasional, kita tak waras. Semua benda ni akan berlaku pada semua orang kalau dah terperangkap dalam emosi tadi. Emosi yang tak elok tadi. So apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki keadaan tadilah kan? Apa yang boleh saya kongsikan, apa yang saya buat adalah saya pernah buat eksperimen yang melibatkan satu family saya. So saya tak beli baju, saya tak ingat, mungkin dah dua kali lah tahun sebelum ni, tapi bukan berturutan lah, selang-seli mungkin 2 kali kami tak punya baju raya. Saya tak beli baju raya. Saya tak tukar langsir, saya tak tukar perabot, saya tak buat tu semua. Cuma cuci bersih-bersih, kemas rumah elok, kuih
kurangkanlah jumlah kuih. Kalau sebelum ni kita ada 10 balang kuih, 10 jenis kuih, kuranglah, mungkin 3 cukup lah kan. Lauk, kalau sebelum ni ada sate, ada rendang, kuranglah, mungkin yang basic, nasi impit, kuah kacang, rendang, 3 jenis pun saya rasa dah benda tu dah menu raya dah tu, dah suasana hari raya. Lagi cut down duit raya. Tak ada duit raya. Oh, minta maaf tahun ni cik tak ada duit raya. Kan budak-budak minta maaf lah, kalau nak minum air boleh. Duit raya tak ada. And then bonus sebab COVID, kita tak perlu balik kampung. Itu kita dah save banyak. Kalau saya balik kampung saya dengan suami dah kurang-kurang 500 dekat situ, minyak tol semua, makan anak-anak tengah jalan 500 dekat situ. Dah situ dah jimat dah. So kenapa mesti nak langgar road block tengah jalan tu, nak balik juga? Mungkin ada benda yang Allah nak sampaikan kepada kita. So ambil peluang-peluang ni untuk kita belajar. Kalau kita tak berubah, so kita akan berada dalam circle yang sama lah kan. Kita tak boleh keluar daripada tu. Tahun sebelum ni pun masalah yang sama, tahun sebelum tu masalah hutang yang sama. So bila kita nak berubah, bila kita nak keluar daripada cengkaman hutang tu. So itu sajalah saya rasa perbincangan saya tentang hutang. Banyak, saya memang suka bab psikologi dengan hutang ni. So jumpa di siaran lain kali. Semoga jika anda suka, jangan lupa tekan like button untuk support saya punya channel. Dan itu saja, sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.